Tapi ia tujuan dan matlamat ni ialah untuk kita memenangkan Islam. Itulah yang dikatakan ta'rif jihad itu sendiri, menyeru kepada agama sebenar dan memerangi orang yang tidak menerimanya dengan harta dan nyawa. Kita mempertaruhkan apa? Harta dan nyawa kita, tuan-tuan, untuk tujuan jihad itu. Jihad ni apa hukum dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya sama-samalah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini diberikan kesempatan dan kelapangan untuk kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Hadis Penawar Hati. Dan kita akan sambung ke hadis yang ke-17 tuan-tuan pada malam ni. Hadis yang ke-17, betul ya? 17 yang tajuknya Mujahid yang sial. Tajuk dia kasar kan. Ya, Mujahid yang sial. Betul kot ya tajuk ni. Baik. Hadis yang berbunyi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatil lil maghnam war-rajulu yuqatil liyuzkar والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية وفي رواية يقاتل غضبا فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Artinya, daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawasanya seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang dengan tujuan merebut harta rampasan, dan ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan supaya disebut-sebut namanya, dan ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan untuk memperlihatkan betapa hebat peranannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan pula ada seseorang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, dan ada pula seseorang yang berperang untuk membalas dendam keluarganya
kerana ada di antara keluarganya yang telah terbunuh dalam peperangan yang lalu. Dan dalam riwayat yang lain ada pula disebutkan ada seseorang yang berperang kerana mahu melepaskan kemarahannya. Maka yang mana di antara semua ini yang dianggap orang yang berperang fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesiapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimah Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam, menjadi tinggi, maka orang itu sahajalah yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya para mujahid mengikhlaskan niat mereka semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri dengan tujuan-tujuan lain. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima pengorbanan yang dibuat semata-mata mengharapkan keredaannya, dan tidak mahu menerima pengorbanan yang dicampuri dengan tujuan-tujuan lain, walaupun hanya sedikit. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang Arab Badui. Arab Badui ni dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ada lelaki, ada orang dia berperang kerana nak rebut harta benda. Yalah, bila berperang tu tuan-tuan, orang Arab dulu ni, depa ni kalau berperang depa bawa habis harta benda dia. Wang ringgit dia bawa habis tuan-tuan. Binatang-binatang pun kena dia bawa. Dia punya takut nak tinggal tu, dia bawa semua habis. Bila berperang, ada yang menang, ada yang kalah. Bila kalah ni, habislah. Segala-segala harta-harta yang dia bawa itu akan menjadi milik pihak yang menang. Nampak? Ni kata harta rampasan perang, ghanimah. Nampak? Jadi ada yang berperang, nak target dia, kalau boleh nak dapatkan harta benda yang ditinggalkan oleh pihak musuh. Harta ke, duit ke, wang ringgit ke, kalau boleh aku nak pulun habis. Itu tujuan dia, atas tujuan harta benda. Dan ada yang berperang supaya disebut namanya. Ada pula yang berperang ni harap-harap orang ingatlah aku ni. Ataupun yang berperang supaya diperlihatkan betapa hebat peranannya. Aku ni ibarat macam general lah. Kalau tak ada aku, seharaplah nak menang perang. Tu dia. Atau dia sarjan ke, prebet lapuk ke sekalipun, kalau berperang tu, berjihad tu, kerana nak menunjuk-nunjuk, nak tunjukkan dia tu hebat peranan dia tu. Kalau tak kerana taktikal aku ni, tak menang lah, tak seharap lah. Ni semua strategi aku ni. Aku yang buat strategi ni macam ni tu yang boleh menang tu. Harap-harap 10 generasi ingatlah nama aku. Al-Khairi. Al-Khairi. Bukan Al-Qasam. Al-Khairi. Yang orang ingat nama saya. Kenapa? Peranan kita. Hebat. Nampak? Dia berjuang, dia nak macam tu. Dia nak nama dia disebut-sebut. Ada juga yang berperang kerana nak tunjuk dia berani. Hal lain semua jenis kecut perut. Ni, keturunan Datuk Maharaja Lela. Tu dia. Dia paling depan sekali. Tak takut. Siapa pun dia tak takut. Harap ke hampa, badan je besar.
Aku kecil-kecil tapi urat dawai. Apa namanya? Badan besi urat dawai. Urat besi apa dia? Tulang besi urat dawai. Oh, mak oi. Tetak tak lut. Oh, contoh. Ya tak tahulah. Tetak tak lut. Main tetak tengok. Dia hebat lah. Nak tunjuk dia paling hebat sekali. Dia paling berani sekali. Orang lain semua takut. Masuk hutan takut. Nak berdepan dengan musuh takut. Nak buat itu takut, ini takut. Ni. Tu dia. Cucu cicit Datuk Maharaja Lela ni jangan main-main. Teman seorang pun tak takut. Oh, mak oi. Takbur benar tuan. Dan tunjuk dia hebat, dia berani. Orang lain tak berani. Aku malam-malam pukul 2-3 pagi selama je masuk hutan. Jahat. Masuk lah. Dan orang kita masuk hutan. Nampak tak? Berani. Roma ni gelap sikit pun udah takut. Dia je yang berani. Lawan musuh, dialah yang paling berani. Dia nak tunjuk dia berani. Ada juga yang berperang kerana nak balas dendam. Sebab ada ahli keluarga dia yang terbunuh dalam peperangan yang sebelum ni. Jadi ni masa aku nak balas dendam ni. Aku memang dah lama geram lah dengan buat-buat kapiak ni. Kapio. Dia nak balas dendam. Kenapa? Kerana ada di antara ahli keluarganya yang telah terbunuh dan dia nak balas dendam dalam peperangan yang seterusnya. Dan ada juga yang berperang kerana nak melepaskan kemarahannya. Nak lepaskan marah dia. Pada siapa? Pada musuh-musuh. Dia berperang tu kerana dia marah. Memang celaka pak ni. Geram tu. Marah. Perang tu dalam keadaan marah. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, Arab Badui tadi dah. Yang mana satukah yang dikatakan fi sabilillah? Mana satu ni? Yang berperang kerana berani tadi ke? Yang berperang kerana nak tunjuk hebat ke? Yang berperang kerana harta benda ke? Yang berperang kerana nak balas dendam ke? Yang berperang kerana nak tunjuk nak lepas geram ke? Yang mana satu yang dikatakan orang yang berjuang fi sabilillah. Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang dikatakan berjuang itu ialah litakunu kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang nak meninggikan, menaikkan agama Allah, yakni Islam. Fahuwa fi sabilillah. Inilah yang dikatakan orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hak lain-lain tu tarak. Hanya semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan, apa jua amalan, ibadat, semuanya mesti kita buat kerana Allah. Tak boleh kerana manusia, kerana itu, kerana ini, apatah lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Jihad fi sabilillah ini kerja agama, tuan-tuan. Sebab tujuan dan matlamat dia orang berjihad ni untuk apa? Ialah untuk mempertahankan agama daripada musuh-musuh. Tu tujuan dia. Mereka nak bunuh kita. Mereka nak tawan kita. Mereka nak musnahkan kita. Kita pertahankan. Pertahankan tanah air kita. Pertahankan harta benda kita. Pertahankan agama kita. Nampak? Jadi, bila adanya perjuangan yang seumpama ini, yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dalam berhadapan dengan musuh-musuh, maka mestilah ianya atas tujuan kerana
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang tujuan dan matlamat kita ialah untuk memenangkan Islam. Tujuan jihad itu sendiri ialah untuk memenangkan Islam, tuan-tuan. Bukan nak tunjuk macam tadilah. Nak tunjuk hebat. Oh, pakai dengan seragamnya, tutup serban nampak mata ke? Bawa mai gambar pegang machine gun ke? Bukan kita nak tunjuk kita hebat tu, dah. Tapi ya, tujuan dan matlamat ni ialah untuk kita memenangkan Islam. Itulah yang dikatakan ta'rif jihad itu sendiri, menyeru kepada agama sebenar dan memerangi orang yang tidak menerimanya dengan harta dan nyawa. Kita mempertaruhkan apa? Harta dan nyawa kita, tuan-tuan, untuk tujuan jihad itu. Jihad ni apa hukum dia? Kata Imam Hasan Al-Banna, Islam mewajibkan jihad bukan bertujuan untuk mencari permusuhan antara sesama manusia, bukan kerana tamak haloba kepada harta benda dunia serta merampas dengan kekerasan. Sebaliknya, kata Hasan Al-Banna, tujuan jihad itu ialah bertujuan untuk menjamin keamanan dan perdamaian dengan menunaikan perutusan agama yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan dan matlamat kita berjuang, berjihad fi sabilillah, tuan-tuan. Bukan nak cari gaduh, nak tunjuk kuat, sehingga orang beranggapan Islam ni dibina atas mata pedang. Biasa dengar tak orang cakap macam tu kan? Islam ni kalau tak berperang, dia tak ke mana lah, mesti nak berperangnya. Dah, itu bukan tujuan dan matlamatnya. Tujuan dan matlamatnya ialah kita nak mencari perdamaian. Kita seru dulu kepada mereka supaya bersama-samalah dengan kita dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bila seruan kita dilawan dengan kekerasan, mereka tak mau menerima seruan kita, maka ketika itulah jihad berlangsung. Wajib kita mempertahankan diri kita daripada musuh-musuh yang menolak dan tak mau menerima Islam itu, serta memusuhi, membenci Islam itu sendiri, tuan-tuan. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk menjaga agama kita, tuan-tuan. Jadi inilah antara perkara yang perlu ada kepada pejuang-pejuang Islam itu sendiri. Bila kita ni mengaku kita berjuang Islam, mungkin hari ini kita dah tidak berperang, mengangkat senjata lagi. Tidak seperti mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, pada zaman khalifah, yang mana kita terpaksa mengangkat senjata untuk meluaskan empire Islam, mempertahankan Islam. Hari ini kita tak perlu dah angkat senjata. Walaupun dalam keadaan kita tidak mengangkat senjata, apakah Islam tidak diancam? Musuh-musuh sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan Islam, tuan-tuan. Daripada masa ke semasa, mereka merangka-rangka, mereka sentiasa berfikir bagaimana nak menjatuhkan Islam ni, bagaimana nak merendah-rendahkan martabat Islam. Ini kerja musuh, tuan-tuan. Mereka tak berhenti. Bagaimana nak merendah-rendahkan agama kita ni. Kalau boleh mereka nak nyahkan Islam ni daripada kehidupan manusia. Ni kerja musuh. Musuh dalam selimut hari ni punya banyak. Jadi bila kita menyedari kita ada musuh di hadapan sana yang membenci Islam, yang tak suka pada Islam, yang akan buat apa saja demi untuk menjatuhkan Islam, apakah tindakan kita sebagai orang Islam? Nak duduk saja je ke? Janji boleh cari makan. Itulah ayat kita, tuan-tuan. Janji tak kacau aku. Janji gaji jalan. Janji boleh pergi surau.
Musuh-musuh nak buat apa pun buatlah. Nak pegang ekonomi kita ke, nak pegang apa namanya negara kita, kerajaan kita ke, nak buat apa saja pun buatlah. Janji jangan kacau aku. Kalau macam ni lah sikap kita, tuan-tuan, senang-senang penjajah dulu dia nak bagi apa-apa kamu ambil lah. Kamu nak pergi masjid, pergilah. Nak pergi surau, pergilah. Gaji aku bagi, duit aku bagi. Tapi ni, pentadbiran negara aku pegang. Ekonomi aku pegang. Politik aku pegang. Pendidikan aku pegang. Segala hasil masuk negara aku pegang. Nak pergi masjid, pergilah. Kita rela ke macam tu? Kita nak ke negara kita ni jadi macam tu? Sebab tu kita nyahkan penjajah daripada negara kita. Kita perjuangkan kemerdekaan. Kerana kita tak mau dikongkong oleh penjajah-penjajah yang seolah-olahnya nak mengatur kehidupan kita. Kita tak ada hak untuk mengatur kehidupan kita. Itu tak boleh, ini tak boleh. Diikat dengan bermacam-macam jenis peraturan yang kadang-kadang tak masuk akal. Diancam, malahan sampai dibunuh. Ini kerja penjajah dulu, tuan-tuan. Sebab tu tok nenek moyang kita berjuang bersungguh-sungguh nak membebaskan negara kita ni daripada penjajahan. Mereka nak kontrol segala-galanya. Jadi kita tak rela. Ni tanah air aku. Tok nenek moyang kita semua kat sini. Agama kita agama Islam. Bangsa kita bangsa Melayu. Ni tanah Melayu. Tiba-tiba diganggu gugat oleh musuh-musuh yang ingin menghancur, menghalau kita, tuan-tuan. Yang nak merendah-rendahkan agama kita, nak menghina kita. Adakah kita rela? Adakah kita nak biarkan sahaja? Kan? Inilah perjuangan kita. Kita tak mau diremeh-temehkan oleh musuh-musuh Islam. Yang memang selama ni tak senang dengan kita, tuan-tuan. Selagi Islam bertapak, selagi Islam berkuasa, selagi itulah dia tak senang duduk. Musuh dia memang itulah, dia tak senang duduk, tuan-tuan. Kalau boleh semua dia nak kawal, semua dia nak kontrol. Semua segala jawatan kuasa dia nak kontrol. Kalau boleh masjid-masjid, surau-surau pun dia nak kontrol. Buat apa kamu nak campur hal ehwal orang Islam? Kita pun tak pernah kacau hal ehwal dia. Saya nak minta jadi ahli tan kuasa kuil ke, ahli tan kuasa gereja ke, ahli tan kuasa mana-mana tokong yang ada ni, nak minta jadi ahli tan kuasa. Ada? Siapa nak? Jadi pengurusi tokong mana-mana. Aku pun tak teringin. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Habis cerita. Tu urusan agama kamu. Buatlah, lentaklah apa pun. Kita pun tak kacau. Depa wali ke, Taipusam ke, Raya Cina ke, apa ke semua, Christmas ke, ada kita nak ganggu? Tak ada, tuan-tuan. Kita tak ganggu. Orang Islam tak kacau. Jadi jangan kacau sesuatu yang menjadi hak milik kita. Ini jawatan kuasa syariah pun dia nak kacau. Apa cerita? Jangan ganggu. Kan? Jaga agama kamu, aku jaga agama aku. Tapi kalau kamu mula nak ganggu agama kami, kita orang Islam tak akan duduk diam. Menjadi kewajipan kepada setiap umat Islam untuk mempertahankan agamanya. Kalau tidak, kita ni kategori dayus, tuan-tuan. Kerana membiarkan orang menghina agama kita, merendah-rendahkan martabat agama kita.
Kita tak rela. Ini agama aku jaga. Jangan kamu berani usik ni. Benda-benda yang berkaitan dengan hal ehwal agama aku, jangan berani usik. Sebab aku tak nak usik pun soal agama kamu. Nampak? Kalau ada persefahaman yang seumpama ini, maka mudah kerja kita, tuan-tuan. Mudah kerja kita. Kamu jaga agama kamu, aku jaga agama aku. Habis. Tetapi bila mana adanya kehendak-kehendak yang nak menguasai, macam apa yang berlaku di negara-negara Islam yang lain, yang the latest ni sudah tentulah apa yang berlaku di Palestin. Mereka bukan saja nak meruntuhkan agama, nak ambil tanah air hak milik orang Islam yang dah memang turun-temurun orang Islam punya. Siapa tak marah? Siapa yang tak marah? Sebab itu mereka bangun. Umat Islam di Palestin bangun. Mereka berjuang bersungguh-sungguh mempertahankan tanah air mereka yang sedikit demi sedikit diambil oleh pihak musuh. Musuh pula disokong oleh kuasa-kuasa besar. Hari ini mereka seumpama orang yang tak ada maruah. Seluruh dunia hina mereka. Seluruh dunia mencerca mereka atas apa yang telah mereka buat kepada umat Islam di Palestin, khususnya di Gaza. Nampak? Jadi perjuangan mereka berterusan, berpanjangan dalam nak mempertahankan tanah air mereka, tuan-tuan. Ya. Dan apa yang lebih menariknya, orang-orang yang ikhlas dalam perjuangan ni, mereka berjuang betul-betul ikut law, ikut peraturan Islam. Bagaimana Islam ni mendidik pejuang-pejuang Islam. Kalau kamu nak berperang sekalipun, ada peraturannya, ada law-nya, tuan-tuan. Betul? Apa saja perbuatan, semua ada peraturan dia. Main bola ada peraturan, betul? Boleh tak jaga gol 3 orang? Jaga tiang tu, apa nak gol tu? Tiang gol tu 3 orang jaga, boleh? Biasa satu tim 11 orang, kami nak bagi 20 orang. Nak bagi skor banyak sikit. Boleh? Tak boleh. Pengadil ni, pengadil menjaga garisan, pengadil nak ambil adik-beradik je. Adik-beradik dia sokong dia lah. Benda tak offside, kita offside. Benda tak gol, kita gol. Adik-beradik. Boleh? Tak boleh. Kita ada peraturan. Nampak? Sama juga bila berperang. Sebab itu etika berperang dalam Islam, pertamanya dilarang kita menakut-nakutkan orang ramai, masyarakat awam ni. Meletup sana, meletup sini. Dilarang. Dilarang melampau-lampau dalam tindakan. Dilarang. Dilarang membunuh wanita. Dilarang membunuh kanak-kanak. Dilarang membunuh orang tua. Dilarang membunuh padri-padri. Ya. Ataupun penjaga gereja yang petugas-petugas di rumah-rumah ibadat agama lain. Dilarang. Dilarang membakar pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun. Dilarang membunuh haiwan ternakan. Ini etika peperangan dalam Islam. Kan? Jadi mereka yang betul-betul berjuang ni, mereka jaga sungguh-sungguh. Sebab itu kalau kita tengok dalam video-video tentera-tentera pejuang Islam Palestin, mereka tak bunuh perempuan. Ada tawanan-tawanan di kalangan wanita, orang tua, kanak-kanak dibebaskan, dia bagi makan, bagi minum, dilayan dengan baik. Kan? Tapi berkat daripada layanan yang baik itu, mereka memberikan satu tanggapan yang baik kepada pejuang-pejuang Islam. Bila ditemu ramah,
Mereka duk harapkan akan supaya ada cerita-cerita buruk pasal pejuang Islam ni, pejuang Islam Palestin. Tak ada. Kami tawanan dilayan dengan baik. Diberi makan dan minum. Tidak ada seksaan. Kena jentik pun tak. Nampak? Punya hebatnya disiplin pejuang Islam dalam kata menjaga etika peperangan, tuan-tuan. Sebab itulah bila kita berperang, bila kita berperang, berjihad, kita berkehendakkan kepada matlamat kita nak apa, tuan? Nak menang dalam perjuangan. Ada ke orang berjuang nak kalah? Tak. Kita berjuang nak menang. Ya, perjuangan yang hak ataupun perjuangan yang batil sekalipun, perjuangan dia ke arah kebatilan, pun mereka ini inginkan kemenangan. Betul? Dia berjuang atas nama material. Dia berjuang atas nama liberal. Dia berjuang atas nama sosialis dan seumpamanya. Termasuk jugalah orang yang berjuang atas nama Islam. Semuanya nak menang dalam perjuangan. Mana ada orang nak kalah dalam perjuangan? Macam main bola tadi lah, adakah siapa nak main bagi menang? Bagi menang lah, bagi 10-0. Ada? Tak ada. Kita nak menang. Kan? Apa-apa hal lawan dulu. Menang kalah belakang cerita. Tu. Nampak tak? Lawan tetap lawan. Tu bola lah, kalau bola lah, tuan-tuan. Ya, begitu juga dalam perjuangan. Sebab tu dalam Islam, benda menang ni disebut al-falah, al-fawz, al-nasr, al-fath. Ini istilah-istilah kemenangan dalam Islam, tuan-tuan. Ya. Baik. Dan kemenangan dalam Islam, dalam perjuangan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang berjuang, ya, tolong siapa sajalah yang mengaku berjuang dalam Islam ni, antara perkara-perkara yang perlu dielakkan seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis ni lah. Janganlah kita ni menjadi orang yang ujub. Ada besar diri dalam diri kita ni. Dia belagak. Dia rasa dia hero. Ya. Dia rasa dia hero, tuan-tuan. Inilah orang kata perkara malang kepada pejuang-pejuang Islam. Bila mana dia berjuang nak tunjuk dia hebat, dia berani tadilah. Sehingga ujian itu merosakkannya. Inilah yang dikatakan perkara-perkara yang menafikan ketulinan pejuang itu sendiri, pejuang Islam itu sendiri. Dia berdakwah nak tunjuk dia gagah. Habis ya? Jahanam, habis, tuan. Ada juga yang berjuang ni kerana harta benda tadi, kerana material, kerana nak dapat imbuhan, nak dapat bayaran. Kalau tak dapat, dia tak akan berjuang bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Dia tak akan berjuang bersungguh-sungguh. Tak apa ni bayar ni, mari pantai dalam ni bayar. Nampak? Kalau tak bayar macam mana? Bulan depan tak mari dah. Kalau orang berjuang duk harap benda tu dalam perjuangan, tak ke mana lah. Tak ke mana, tuan-tuan. Habis-habis kuliah salam O, salam kosong. Macam ada yang jenis telefon tu, tak ada ke malam tadi? Oh, siap tanya lagi, tuan.
Dan ni banyak surau jenis transfer. Dia bayaran kepada tuan-tuan guru kita, ustaz kita ni, dia transfer. Tunggu je lah. Dia bank in ni. Tunggu sehari tak masuk-masuk kan. Sabar je lah. Berapa hari sudah? Sedap-sedap 3 surau, 1 masjid, 2 surau sekali masuk. Oh, kali masuk kan? Oh, kali masuk banyak ah. Ingat tak dapat dah. Kita nak minta segan. Kita bukan jenis macam tu. Nak bagi-bagi. Berapa nak bagi pun tak pernah minta. Tak pernah minta. Nak kata kenaikan. Ni tahun baru kau ada kenaikan kan? Tak pernah minta. Tak pernah minta kan? Berapa nak bagi-bagi lah. Ada yang terlupa kan? Terlupa. Ada surau, sampai terlupa lagi. Ada ni. Sabar je lah. Nampak macam mana orang terlupa tu kan? Jangan jadikan itu sebagai matlamat. Tapi ini adalah merupakan salah satu daripada perjuangan kita. Nak memertabatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berikan kefahaman Islam. Inilah salurannya, inilah jalannya. Inilah aturannya. Maka jangan disia-siakan. Dengan menjadikan matlamat material itu menjadi matlamat utama kepada pejuang-pejuang kita. Sampai ada yang nak menjual title yang mereka ada. Bawa surat tu. Saya ni profesor. Oh. Tak boleh lah bayar sikit-sikit. Paling koman pun 500. Kan? Paling sikit orang bayar saya 300. Oh. Bayar banyak ni, minta lagi. Kemudian berbangga-bangga pula dengan title yang dia ada. Dahlah dia bangga dengan title yang dia ada, dia merendah-rendahkan orang lain pula. Ingat senang kan nak dapat PhD? Oh. Nak kena bentang ni PhD ni depan profesor. Orang Arab pula tu. Oh, dahsyat, hebatnya. Kita dengar pun rasa, sebelum tu dia sebut kita kena belajar adab dulu sebelum ilmu. Baguslah. Tapi benda yang keluar daripada mulut dia tidak menampakkan dia orang yang beradab. Bila dia merendah-rendahkan martabat guru-guru lain, ustaz-ustaz, ilmuwan-ilmuwan yang lain, apa kitab yang dia keluarkan, mengaji dengan siapa, universiti mana. Tuan-tuan, kita tak layak nak merendah-rendahkan ilmuwan yang lain, guru-guru yang lain, walaupun ilmu dia tu taklah setinggi kita ni sampai kayangan nun. Walaupun dia tu sekadar ustaz mengajar Quran, ustazah mengajar Quran, tak layak kita hina dia, mereka tuan-tuan, tak layak. Walaupun ustaz tu, ustazah tu sekadar menjadi guru kafar sekalipun, kamu tak layak nak menghina mereka, nak merendah-rendahkan mereka. Alah, berapa sangat gaji guru kafar tu? Adalah 7-800. Anak profesor gaji 18,000, 20,000. Oh, ni cikgu ustaz-ustaz mengajar Quran ni, Allah, berapa ringgit sangat dapat. Tuan-tuan, layakkah kita nak hina mereka? Saya sampai hari ni tak berani, tuan-tuan. Walaupun guru Quran saya dah mati lama, saya tak berani nak hina dia. Kan? Mengaji pondok ya. Tapi kerana dia, daripada hasil didikan dia, kita boleh baca Quran dengan baik. Kita mengenal hukum hakam tajwid sikit sebanyak.
Tahu mana pendek, mana panjang, mana berdengung, mana tak berdengung, nun mati, mim mati, waqaf, wasal, macam-macam lagi. Tahulah sikit. Anak-anak, cucu-cucu kita yang belajar nun di sekolah kafah, sekolah agama rakyat, di situlah mereka mengenal najis, bahagian-bahagian najis, bab bersuci, bagaimana nak ambil air semayang, bagaimana nak semayang dengan betul. Ni jasa guru-guru sekolah agama rakyat, guru kafar ni. Jangan pandang lekeh tuan-tuan. Kan? Kerana dia adalah guru sekolah rendah ke, guru sekolah agama rakyat, jangan. Bukan selayaknya. Seolah-olah kita ni macam menghina ilmu Allah Ta'ala. Walaupun kita ni hebat dah. Saya balik sekolah lama saya tuan-tuan, di Perak nun, jumpa guru-guru balik ni, hormat. Walaupun mereka punya kelulusan tu tak adalah setinggi kita pada hari ni. Aku dah ngaji universiti, aku dah ada master lah, apalah semua, bala diploma semua aku ada. Guru-guru aku dulu mana ada kain plekat ya mengajar. Tapi nak hina tidak, nak pandang lekeh tidak tuan-tuan, tidak sama sekali. Sampai hari ni penghormatan yang begitu tinggi kepada mereka. Balik jumpa sembang, ya, cerita-cerita lama. Ya Allah, kan? Minta maaf berulang-ulang kali. Kadang kita diminta maaf sebab kita nakal dulu. Aku bukan baik sangat dulu, saya bukan baik sangat pun masa ngaji dulu, kan? Kena penampak lah apa semua cukup, kan? Tapi daripada tu kita jadi orang, kita jadi manusia. Boleh hafal kitab, boleh hafal itu, hafal ni, hasil daripada tarbiyah guru-guru kita, kan? Walaupun mereka tu sekadar mengaji sekolah pondok, jangan dihina mereka tuan-tuan. Jangan dihina, jangan direndah-rendahkan. Ni adab kita orang berilmu ni. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut pada Allah siapa? Daripada kalangan hambanya, hamba Allah, ulama, orang alim. Sifat orang alim ni macam rasminya padi. Makin berisi, makin menunduk, makin berisi, makin menunduk. Makin berisi, makin berilmu, makin tawaddu' dia kepada Allah. Makin merendah diri sifatnya. Ni dah, makin berilmu makin mendadah. Makin tinggi martabat ilmu dia, makin dia sombong. Ini tak seharusnya berlaku kepada orang-orang yang berilmu. Nampak? Pejuang-pejuang Islam yang mengaku berjuang untuk agama Allah, mereka ni siang harinya hebat di medan perang. Malam harinya mereka itu adalah merupakan hamba-hamba Allah yang taat di atas tikar-tikar sembahyang. Menangisi, ya, akan nasib mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pejuang yang sebenar. Bukan mereka itu menampilkan kesombongan dalam kehidupan. Bukan tuan-tuan, ya. Jadi biarlah kita ni berjuang dalam apa jua keadaan, ya, bukan kerana atas tujuan-tujuan nakkan kepentingan duniawi, nak pangkat, nak gelaran, nak merit, nak royalty, ya, nak tempat-tempat yang hebat, pejabat yang hebat, panggilan-panggilan yang hebat, duduk di tempat-tempat yang hebat. Tuan-tuan tengok tak cerita Omar Mukhtar, kan? Masya Allah, dia mengajar budak-budak je mengaji Quran. Budak-budak je dia mengaji, kan? Ketika mana dijajah negara mereka Libya oleh Itali ketika itu. Tapi dia dikenali sebagai the lion desert, ya? Singa padang pasir.
Singa padang pasir. Penjajah Itali takut dengan dia ni, Omar Mukhtar ni. Siang hari dia senda pokok ngajar budak Quran macam tu. Ngajar budak-budak ya. Malam di siang harinya dia adalah merupakan pejuang yang digeruni. Dia tak ada lah kerana dia general, dia orang yang hebat dalam peperangan. Oi, aku mana standard aku nak ngajar budak-budak ni. Aku nak ngajar golongan kalau boleh geng-geng korporatnya. Dahsyat. Kerana dia rasa dia hebat. Dia standard dia ni aku general. Aku leader. Aku ada gelaran profesor itu ini dan sebagainya, takkan nak ngajar budak sekolah rendah. Sombong tuan-tuan. Ya, jangan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tuan-tuan, sebab itulah dalam perjuangan ini perlukan keikhlasan. Kata Ibn Qayyum, amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantung dengan kerikil pasir, memberatkannya tetapi tidak bermanfaat. Inilah yang dikatakan ikhlas tadi tuan-tuan, satu cabaran yang sukar bagi golongan pendakwah itu sendiri ataupun yang mengaku berjuang Islam itu sendiri. Ini satu cabaran bagi kita tuan-tuan, bila mana kita berhadapan dengan situasi yang seumpama ini. Apatah lagi pejuang-pejuang hari ini mudah sangat putus asa dalam perjuangan. Bila disogok dengan harta benda, disogok dengan pangkat dan kedudukan, nanti aku lantik kamu jadi Pak Menteri, aku lantik kamu jadi pengarah itu dan ini, aku lantik kamu jadi CEO, aku lantik kamu jadi ahli lembaga pengarah. Udah, cayo kata orang. Habis kuliah tak ke mana, Islam tak ke mana, apa tak ke mana. Bila mana disogokkan dengan harta benda, pangkat, kedudukan, keselesaan dalam kehidupan dan sebagainya. Tengok orang pakai kereta besar, aku teringin juga. Kan? Duk kerja, mengajak macam ni, seharap lah. Kadang teringin juga ustaz lain, sekali mengajak dapat 2,000, 3,000. Cukup bulan, boleh tempah dah BMW. Kita ni bumper kereta rosak dah kat setahun dah tak baik. Itu yang ada pun. Nampak tak? Dan nak kaya lah. Jangan ada cita-cita nak jadi kaya dengan jalan macam ni. Dah, kita buat kerja ni lillahi ta'ala. Bukan kerana kekayaan. Bukan kerana nak mengejar kata benda. Yang penting kita menjadi orang yang qanaah. Menjadi orang yang kata cukup. Apa yang Allah Ta'ala bagi tu alhamdulillah cukup. Dicukupkan kita segala sumber rezeki kita, segala kebaikan yang Allah Ta'ala beri pada kita ni. Bila kita buat kerja-kerja Islam, alhamdulillah, tubuh badan sihat, isteri sihat, anak-anak sihat, cucu sihat. Itu satu kenikmatan. Kan? Duit pun cukup. Anak ni bagi, anak ni bagi, anak ni bagi. 10 orang anak, seorang 300, dapat 3,000. Goyang kaki lah. Pencin tak usik. Apa nak lagi? Buat kerja Islam je. Buat kerja Islam je tuan-tuan. InsyaAllah bila kita buat dengan keikhlasan, akan datang keberkatan dalam kerja buat kita, dalam perjuangan kita. InsyaAllah, yakinlah. Ya, jadi inilah pesanan Nabi SAW dalam hadis ini yang boleh dijadikan pengajaran. Supaya kita ini bila buat kerja-kerja Islam, betulkan, luruskan niat kita itu kerana Allah. Kerana ini sajalah orang yang buat kerja li'a'la kalimatullahi hiyal ulya. Ini sajalah yang dikatakan orang yang berjuang fi sabilillah. Selain daripada itu tak dapat apa, nothing, kosong, elek, tak dapat apa tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita, Allah Ta'ala terima kerja buat kita, Allah Ta'ala terima perjuangan kita tuan-tuan. Ya, perjuangan kita, kita yang sayangkan agama kita,
sayangkan Islam ni, kita berjuang mati-matian untuk mempertahankan Islam, insya-Allah ada keberkatannya, ada kerahmatannya. Yakinlah. Jadi itulah beberapa pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis yang ke-17 ini. Mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita semua. Ya, sekian itu saja tuan-tuan. Insya-Allah kita akan jumpa di lain masa dan hari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna على